فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jawatan Kuasa Surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para ustaz, ustazah, pemimpin-pemimpin di tempat masing-masing, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana malam ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, diberinya lagi kita peluang untuk mengingati peristiwa yang bakal akan kita tempuhi, sama ada kita suka atau tak suka, sama ada kita bersedia atau tidak bersedia, sama ada kita beriman atau kita kafir, sama ada kita taat atau derhaka. Kita pasti akan menempuh peristiwa ini. Peristiwa ini tak lain dan tak bukan ialah mati, ya. Kita ni bicara kita ni apa akan berlaku selepas mati. Jadi tajuk kita ni hidup sesudah mati. Mati esok kita hidup balik. Ini yang nak kita baca. Seluruh kitab ni, seluruh buku ni menceritakan tentang keadaan selepas mati. Baik, malam ni kita nak baca muka surat berapa? 129. Ya. 129. Okey. Saya tak kira muka surat berapa, tak apa. Nak cepat habis, tak bawa muka surat 400. Dekat habisnya. Tingkat-tingkat di alam barzakh, yang tu. Ya, baik. Tingkat-tingkat di alam barzakh. Alam barzakh tu arti apa? Alam kubur ataupun alam transit. Kita di kubur bukan lama. Tapi lama juga. Lama masa di kubur daripada masa di dunia ni. Tapi itu bukan tempat kekal, tempat sementara kubur, ya. Ada tingkat-tingkat betul di alam kubur. Apa dia? Entahlah, kita tak baca sama orang. Imam Ibnul Qayyim setelah membahas semua ayat dan hadis dan pendapat para ulama tentang keadaan roh manusia sesudah mati, lalu mengambil kesimpulan yang terkuat, diambil daripada ayat Quran, diambil daripada hadis, daripada pendapat-pendapat kesebilangan besar ulama, kemudian dia buat kesimpulan. Dia rasa kesimpulan inilah yang paling kuat, iaitu bahawa roh-roh manusia di alam barzakh bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Di alam barzakh tu, di kubur tu ada tingkatannya pula. Begitu juga di syurga, begitu juga di neraka, ada tingkat-tingkatnya. Tidak sama kedudukannya, malah berbeza-beza, dengan perbezaan-perbezaan yang amat besar. Apa dia perbezaannya? Tengok kita baca insya-Allah. Yang pertama, ada yang menempati tempat tertinggi fi a'la illiyin. Fi a'la, tempat tinggi, illiyin yang paling tinggi. Ya. Fil mala'il a'la. Fil mala'il a'la, di dalam alam malakut, alam a'la, alam tinggi, ya. Itu terangkatnya apa? Ada yang ditempatkan di situ. Tempat yang tertinggi. Namanya fi a'la illiyin. Fil mala'il a'la. Daripada tinggi, daripada yang paling tinggi. Artinya tinggi daripada tinggi lah. Yang tertinggi. Pada darjat yang paling tinggi, di alam tertinggi. Pada darjat yang paling tinggi, di alam yang tertinggi. Alam tu dah lah alam tinggi. Darjat yang tertinggi pula. Iaitu roh para nabi-nabi dan para rasul-rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu roh nabi, roh rasul, bukan roh kita. Ada ke nabi yang kata? Tak ada. Rasul ada?
Tak ada juga. Ghulam Rasul ada? Itu ada di mana? Itu nama kedai. Ini nak Rasul yang sebenar-benarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat tertinggi ini pun berbeza-beza pada pula tingkat dan darjatnya sebagaimana yang dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Ketika Isra dan Mi'raj, Nabi dinampakkan alam kubur, alam barzakh. Jadi di situ dia nampak bertingkat-tingkat. Ada orang yang dapat banyak-banyak nikmatnya, ada orang yang kurang sikit, ada orang yang kena azab, ada orang yang macam-macam lah keadaan di dalam kubur tu. Itu dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama tempatnya paling tinggi daripada yang tertinggi. Yang kedua, ada roh-roh yang diumpamakan burung-burung hijau yang berterbangan di dalam syurga, iaitu roh para syuhada. Roh para syuhada tu warnanya apa? Warnanya hijau. Roh yang berwarna hijau berterbangan di dalam syurga, iaitu roh para syuhada. Syuhada tu siapa? Siapa syuhada? Orang-orang yang mati syahid. Itu dipanggil syuhada. Kalau seorang dipanggil syahid, kalau ramai dipanggil syuhada. Itu yang kita minta tu, amitna bi mauti syuhada, matikanlah kami sebagai matinya para syuhada. Tapi kena berjuang lah. Minta tak ada berjuang mana dapat? Kena berjuang. Kalau mati kita dalam perjuangan, walaupun tidak mati dalam peperangan, mati dalam perjalanan umpamanya, kita ni syuhada ni. Yang kejap ni, kalau kita mati kejap ni belum sempat balik, maknanya mati kita ni di jalan Allah lah tu. Macam berjuang di jalan Allah lah tu. Sebab ada hadis Nabi, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji', kata Nabi. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu yang memberi manfaat, maka dia sentiasa berada di jalan Allah. Artinya dia berjuang di jalan Allah sehinggalah dia kembali ke rumahnya. Maknanya kalau dia mati tak sempat balik, mati apa gelarnya? Mati syahid. Syahid itu syahid akhirat lah, bukan syahid dunia akhirat. Di dunia ni mayatnya diselenggara macam biasa, dimandikan, dikafankan, disemayangkan, ditanamkan, tetapi di sisi Allah dia adalah mati syahid. Itu nama syahid apa? Syahid akhirat. Ndak kata nak? Ndak kata nak? Sekali lagi. Ndak ke tak ndak? Ndak. Okay, the next question. Siapa nak mati kejap ni angkat tangan. Udah tak ada. Tadi ndak. Itu tak ada pula. Kalau dia mati sekarang ni, dia mati di jalan Allah, katanya syahid lah tu. Terus masuk syurga, tak ada soalan, tak ada apa, tak ada hisap, bi ghairi hisab. 7 golongan manusia mati tanpa hisap. Saya dah sebut banyak kali dah. Yang pertama rasul-rasul, yang kedua nabi-nabi, yang ketiga para sahabat yang dijanjikan syurga, yang keempat orang mati syahid ni tadi. Orang-orang yang mati syahid. Yang kelima wali-wali. Kita masuk tak wali-wali tu? Tak ada apa, kita ni wali nikah. Yang dikehendaki wali apa? Wali Allah. Itu yang kelima. Yang keenam orang yang sangat sabar. Yang ketujuh orang yang sangat miskin tetapi redha dengan kemiskinannya. Itu 7 golongan orang masuk syurga tanpa hisab. Jadi paling komanya kita nak mati sebagai syuhada, orang yang mati syahid dikira sebagai syuhada lah tu, masuk syurga tanpa hisab. Terus bergolek-golek masuk syurga, tak ada cek. Tapi kena berjuang lah. Ini macam burung-burung hijau aja yang berterbangan di dalam syurga, iaitu roh para syuhada, orang mati di dalam peperangan membela agama Islam. Seperti apa? Seperti Yasir, Ammar bin Yasir itu anaknya, bapaknya namanya Yasir, seperti Yasir. Seperti Sayyidina Ja'far, seperti siapa lagi? Seperti isteri Yasir itu sendiri, Sumayyah, isteri Yasir itu mati di
disula oleh orang kafir Quraisy tu sampai mati. Itu namanya syuhada. Ya. Orang-orang yang mati syahid. Tapi yang lebih tinggi ialah orang-orang yang mati di dalam peperangan menegakkan agama Allah. Itu syuhada. Tetapi tidak seluruhnya roh para syuhada demikian. Bukan semuanya. Syurga ya demikian. Ada apa? Ada di antara roh para syuhada itu yang tertahan di pintu syurga kerana masih ada hutang. Kalau ada hutang bayar dulu baru layak masuk syurga. Nak bayar bukan dengan duit, dengan pahalanya. Ya, di akhirat duit tak laku. Nak bayar dengan pahala amal dia. Kalau ada hutang, masih lagi belum layak masuk ke dalam syurga. Tertahan di pintu syurga kerana masih ada hutang yang belum dibayarnya semasa hidupnya. Diriwayatkan daripada Muhammad bin Abdullah bin Jahash bahawa seorang datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah." Sebenarnya ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Potong U tu jadikan A. Ya Rasulullah, bagaimana sekiranya aku mati dalam perang fi sabilillah? Jawab Rasulullah, syurga. Jawabnya syurga lah tu. Orang itu lalu berpaling mau pergi, tetapi Rasulullah tiba-tiba menyambung bicaranya dengan berkata, kecuali bila masih ada hutang. Hal ini baru saja dibisikkan Jibril kepada aku tadi. Baru kejap ni aku terima wahyu dari Jibril mengatakan kecuali orang yang ada hutang. Jadi kalau ada hutang, bayarlah dulu. Siapa ada hutang pada Al-Ista Enterprise, apa buat? Bayarlah dulu. Tapi tuan-tuan tak ada lain saja, saya tengok apa aja. Siapa ada hutang dengan kedai runcit, Tuan Haji Hashim dulu, ada buka kedai runcit kan? Sampai dia tutup kedai lah. Siapa ada hutang situ, bayar. Kalau tak dapat masuk syurga. Terhenti di pintu syurga sahaja. Begitu juga siapa ada hutang kedai mamak dan sebagainya. Bayar. Kerana itu di antara yang wajib disegerakan. Bayar hutang tu wajib disegerakan tau. 6 perkara wajib disegerakan. Yang pertama, taubat. Jangan tunggu lama-lama nak taubat. Nantilah aku pencen dulu. Takut tak sempat pencen lah. Itu yang pertama. Yang kedua, semayang. Bila sampai waktunya. Ada 6 perkara ni ya. Bila sampai waktunya, kena disegerakan semayang tu. Yang ketiga, hutang. Kalau ada hutang, segera dibayar. Yang keempat, kalau ada orang mati, jenazahnya mesti segera diselenggarakan. Segera dimandikan, segera dikapankan, segera disembahyangkan dan segera ditanam. Itu yang keempat. Yang kelima, kalau ada orang kafir nak masuk Islam, segeralah diislamkan. Jangan nantilah kita potong dululah baru Islam. Takkan? Jangan potong dulu, Islamkan dulu, lepas tu baru potong. Itu yang kelima. Yang keenam, kalau ada naruh anak dara. Tahu kan anak dara? Siapa ada naruh anak dara, dan anak dara itu ada pula orang yang Minang. Orang yang Minang tu pula kufu dengan dia. Tahu apa kata kufu? Boleh melindungi dia dunia dan akhirat. Maka segera dikahwinkan. Jangan main tangkap muat je. Segera. Kalau kufu, nak kufu dulu ya. Boleh tak dia membimbing anak dara kita tu di dunia dan di akhirat? Boleh tak membimbing dia semayang? Boleh tak membimbing dia baca Quran? Boleh tak membimbing dia tentang taharah? Boleh tak membimbing dia tentang puasa dan sebagainya? Kalau boleh, segera dikahwinkan. Jangan nyimpan lama-lama benar anak dara. Karena dia lagi lama disimpan, lagi besar fitnahnya. Ini dia tuan-tuan ya. 6 perkara wajib disegerakan. Baik. Ini dia ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada roh-roh yang tertahan di pintu syurga. Macam kita sebut tadilah. Sebagai yang diterangkan dalam sebuah hadis lain. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku lihat temanmu
tertahan di pintu syurga. Nabi nampak orang tu tertahan di pintu syurga, tak dapat masuk, sehingga dia selesaikan masalah hutang dia dengan orang yang dia berhutang. Ya. Itu yang ketiga. Tingkatan-tingkatan di tingkatan di alam barzah ni. Itu tingkatan yang ketiga. Yang keempat, ada pula roh-roh yang tertahan di kuburnya masing-masing. Seperti yang diterangkan dalam sebuah hadis yang menerangkan pencurian yang dilakukan seorang terhadap harta rampasan yang belum dibagi-bagi. Dia tu bukan hak dia lagi. Harta rampasan tu memang dia boleh ambil, tapi setelah dibagi-bagi oleh pemimpinnya, panglimanya, baru boleh diambil. Belum dibagi-bagi, pencuri itu akhirnya mati di medan perang. Dia syahid. Tapi tak dapat terus masuk syurga, ditahan lagi di pintu syurga. Mendengar yang pencuri itu mati syahid, orang banyak lalu mengucapkan selamat kepadanya dengan berkata, hani'an lahul jannah. Hani'an lahul jannah. Artinya berbahagialah kamu, berbahagialah dia masuk dalam syurga. Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, demi Allah yang memegang rohku, sesungguhnya harta rampasan yang dicurinya akan menyala menjadi api yang membakarnya di dalam kuburnya. Dia diseksa dulu dalam kubur, api itu akan membakar dia dalam kubur. Kenapa? Kerana dia masih hidupnya mencuri harta rampasan. Jadi bukan semua orang mati syahid itu terus masuk syurga dah. Itu yang ketiga. Yang keempat, tertahan hanya di pintu syurga kerana dia ada harta yang dicurinya, hutang tak bayar dan sebagainya. Minum tak bayar dan sebagainya. Esok aku bayar, betul lebih. Ada tak orang begitu? Pergi ke kedai kopi, minum berapa duit? Kata RM6, kata tokek tu. Esoklah teman bayar. Betul lebih, hak datang lagi. Banyak ni, saya pengalaman saya jual ikan tahu. Tahulah. Tiap-tiap hari tet dari rumah ke rumah. Pakai apa? Pakai buku 35. Tahu bukan buku 35 ada mana? Tapi tak ada teman sosial ni. Tempat lain. Pakai buku 35. Naik penuh buku 35 tu. Bila cukup bulan, tek tu berkunci rumah. Haram ada orang. Dengar ada anak-anak berambat keluar dia. Orang ni tak keluar. Begitulah. Esok kalau tak selesai lagi macam, tertangguhlah dia, hanya tertahan di pintu syurga sahaja. Itu yang keempat. Yang kelima, ada roh-roh yang berkedudukan di pintu syurga sebagai yang diterangkan oleh hadis Ibnu Abbas. Para syuhada bertempat tinggal di pinggir sungai di pintu syurga dalam sebuah rumah yang mempunyai qubah. Rumah tak ada qubah, yang hijau. Mendapat rezeki dari syurga saban pagi dan sore. Sore itu apa? Petang. Pagi-pagi, petang-petang ada rezeki. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Tentang ini dikecualikan Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib tak ada. Tak dapat yang ni. Kedua-dua tangan Ja'far diganti Allah dengan dua sayap. Kenapa? Tangan Ja'far pergi ke mana? Ke mana? Putus dalam peperangan. Dia tukang bawa bendera, tahu? Mula-mula perang ditakuk dengan tangan Ja'far tu, putus tangan kanannya. Putus tangan kanan, dia pun sambung bendera tu dengan tangan kirinya. Bawa dengan tangan kiri. Perang lagi, perang. Dia tetak dengan tangan kiri tu pula. Putus dua-dua tangan. Dalam dia pun apa? Sambung dengan kedua-dua tangan. Dia peluk je bendera tu. Dia tukang bawa bendera. Akhirnya ditikam dia tu. Matilah dia. Dua-dua tangannya habis putus. Jadi Sayyidina Ja'far ni dua tangan tu akan diganti Allah dengan dua sayap. Tangan jadi sayap. Ndak tangan ke ndak sayap? Di syurga esok ndak tangan ke ndak sayap? Ya Allah, tak ada di mana tu tahu. Ndak tangan ke ndak sayap? Ndak sayap lah. Kalau sayap boleh ke sana kemari tak ada halangan. Gunung tak ada menjadi halangan, pagar tak ada menjadi halangan, apa pun tak menjadi halangan kalau sayap. Macam burung aja. Itu dia. Jadi sayap digantikan dengan dua sayap, dan dengan dua sayap itu ia terbang ke mana saja di dalam syurga. Dia tak kira
Kadang-kadang pergi syurga Jannatul Ma'wa, kadang-kadang pergi syurga Jannatul Na'im, kadang-kadang pergi syurga kepada Darussalam, kadang-kadang pergi syurga kepada Jannatul Khuld, kemudian pergi syurga dalam apa? Syurga namanya Jannatul Adnin, dan sebagainya. Ada 8 jenis syurga, ya. Dia akan pergi mana saja dia hendak. Dengan sayap yang ada itu. Allah anugerahkan dia dengan sayap. Kerana dia mati, habis tangannya kedua-duanya kulung. Dipancung oleh orang-orang kafir. Itu Ja'far. Ya. Kecuali Ja'far bin Abi Talib. Ya, adik-beradik kepada siapa? Pak saudara Nabi siapa? Abu Talib lah. Anak kepada Abu Talib, adik-beradik kepada Ali, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Yang keenam, ada roh-roh yang tertahan di permukaan bumi ini. Tak sampai ke akhirat. Tidak dapat naik ke tempat yang tinggi. Inilah yang dinamai roh rendah. Roh rendah yang tak dapat masuk menggauli roh-roh yang tinggi. Dia tak dapat bercampur dengan roh yang tinggi. Iaitu roh-roh yang semasa hidup di dunia ini tak dapat merasakan iman. Tak dapat iman. Ya. Tak ada rasa percaya kepada Allah. Tak ada rasa percaya kepada hari akhirat. Tak ada rasa percaya dengan hari akhirat. Rasa mana mungkin hari akhirat. Orang yang tulang dah reput, mana boleh dibaik pulih semula, katanya. Dia tak percaya. Atau mempertikaikan apa-apa saja hukum Allah di dunia ni. Mana wajib tutup aurat. Malaysia di negara panas, kata. Lubang libu rasanya bila tutup aurat tu. Pakai tudung tu tak wajib. Dia mempertikaikan hukum Allah. Sedangkan apa kata Allah dalam Quran? Innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Ya. Apa artinya? Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman itu apabila diseru mereka kepada Allah dan Rasulnya untuk mengerjakan, untuk melaksanakan hukum hakamnya, sebahagian dari hukum hakamnya, bahawasanya mereka berkata, kami dengar dan kami patuh, kami dengar dan kami ikut, kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Bukan kami dengar nantilah fikir dulu. Tak ada. Ya? Bukannya kami dengar nanti logik ke tak logik. Kalau tak logik jangan ikut. Jangan. Tak ada apa itu. Kami dengar dan kami patuh. Itu perkataan orang-orang yang beriman. Ini orang ni dia tak beriman. Bila tak beriman, maka dia kenalah nunggu lagi di bumi lagi. Tak sempat pergi ke akhirat. Di sini lagi tak dapat naik ke akhirat. Baik. Kemudian yang keenam, ya, ada roh-roh yang tertahan di permukaan bumi ini, tidak dapat naik ke tempat yang tinggi. Inilah yang dinamai roh rendah. Roh rendah yang tak dapat masuk menggauli roh-roh yang tinggi, yaitu roh-roh yang semasa hidupnya di dunia ini tidak dapat merasakan iman, tak percaya terhadap Tuhannya, tak pernah merasakan cinta terhadap Tuhan, tak pernah ingat kepada Tuhannya, tak pernah ingin mendekat kepada Tuhannya. Kadang semayang pun tak siok, jenuh tok bila azan, dia buat tak erti aja. Orang yang semasa hidupnya hanya memikirkan benda dan kebendaan saja. Apa nak makan hari ini, apa macam mana dapat harta ni, dia kira janji dapat aja. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan tidak mau menerima dengan berlaku sombong, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Dia tak naik ke langit pun tak boleh. Tak usah ke syurga. Dan tidaklah mereka akan masuk syurga sehingga unta dapat masuk lubang jarum. Kerana demikianlah kami membalas orang-orang yang berdosa itu. Iaitu surah Al-A'raf ayat ke-40. Kita tengok surah Al-A'raf. Apa bunyi ayatnya? Macam bunyi ayatnya? Ayat yang ke-40. Nanti kita cari ya. Ayat yang ke-40. Tidak ya? Ayat yang ke-40. Ini dia ayatnya. Nanti ya. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha
la yufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil qiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Ayat 40 surah Al-A'raf. Innal ladzina kazzabu, iaitu sesungguhnya orang-orang yang mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, wastakbaru, mereka ni takabur, angkuh, sombong, ego, anha, dengan ayat-ayat kami, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, mereka tak dapat masuk ke dalam syurga, hatta yalijal jamalu fi sammil qiyat, sehinggalah unta masuk ke dalam lubang jarum, ya. Wa kadzalika najzil mujrimin, inilah balasan bagi mereka-mereka yang mujrimin. Mujrimin itu orang-orang yang berdosa, ya. Itu golongan yang keenam, ya. Tak dapat masuk ke dalam syurga, tak dapat naik ke langit pun, tak dapat tinggi pun tak dapat. Diterangkan bahawa roh-roh yang baik sesudah bercerai dengan jasad di alam barzakh mendapat bentuk dan rupa. Roh tu ada berupa, ada rupa masing-masing, sehingga masing-masing yang selama hidup di dunia ini berkenalan, bergaul dan berkasih sayang. Di alam barzakh pun kembali mereka bertemu, berkenalan, bergaul dan berkasih sayang juga. Bukan kita di dunia saja berkasih sayang, di alam barzakh pun berjumpa. Kalau dapat nikmat lah, kalau dapat kubur, kalau dapat apa, seksa, teruklah. Seksa kubur ada berapa? Seksa kubur ada berapa? 4. Ingat ni tuan-tuan, seksa kubur ada berapa? 4. Yang pertama, soalan dan pukulan mungkar nakir. Yang kedua, himpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Yang ketiga, didatangkan apa? Yang opini ni apa? Ulo dan kala, mematuk-matuk sampai hari kiamat. Yang keempat, dimasukkan ke dalam kubur itu apa? Api neraka. Api neraka masuk dalam kubur. Itu ada 4 seksa kubur. Ini tak adalah dapat yang ni, tak adalah roh ini. Tak adalah dia bertubuh. Asyik dentum-dentam aja. Mana nak dapat tubuhnya? Roh-roh yang baik sesudah bercerai dengan jasad di alam barzakh mendapat bentuk dan rupa, sehingga masing-masing yang selama hidup di dunia ini berkenalan. Kita ni berkenalan antara satu sama lain. Saya kenal Cikgu Ayub kenal saya. Berkawan pula rapat, bergurau-gurau pun ada. Jadi dia kubur pun begitu juga. Di alam barzakh. Berkenalan, bergaul dan berkasih sayang di alam barzakh. Pun kembali mereka bertemu. Apabila mereka bertemu nanti di alam barzakh juga berkenalan, bergaul dan berkasih sayang juga. Itu yang baik. Yang jahat macam mana? Nanti. Dan akhirnya ada roh-roh yang tempatnya di dalam lubang panas. Roh tu tempatnya di mana? Lubang yang panas. Panas tu sampai lalu nahok yang kat tangan. Panas, benda panas. Dalam sungai darah. Udahlah, sungai darah pula tu. Dalam sungai darah dan lain-lain sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis lain, yang mendapat siksaan sampai hari kiamat, tak putus-putus. Sampai hari kiamat tak ada putus-putus. Ini baru di alam barzakh. Belum lagi di mahsyar. Ini baru di alam barzakh. Di mahsyar lain ceritanya. Ini baru di kubur. Bila dah bangkit dari kubur lain ceritanya. Baik, bila kita pelajari semua ayat-ayat, hadis-hadis dan tafsiran para sahabat dan tabi'in. Sahabat lain, tabi'in lain, Sahabat mereka bergaul dengan Nabi. Mereka berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi. Itu dipanggil sahabat. Abu Jahal sahabat ke bukan? Abu Jahal sahabat ke bukan? Dia hidup dalam zaman Nabi, sahabat ke bukan? Bukan. Kenapa? Kerana dia tak beriman dengan Nabi. Mereka itu tak boleh kita panggil sahabat. Lagi Abu Lahab sahabat ke bukan?
Bukan musuh. Sahabat-sahabat seperti Sayyidina Ali. Lagi Sayyidina Ja'far, Abu Sufyan, kemudiannya mula-mula musuh tapi kemudian dah jadi sahabat. Abu Zar Al-Ghifari, itu namanya sahabat. Hidup dan beriman di zaman Nabi, itu namanya sahabat. Ada lagi orang yang dia hidup bukan di zaman Nabi. Nabi dah wafat ketika itu. Nabi dah tak ada, tapi masih beriman dengan Nabi. Mereka bergaul dengan para sahabat. Orang ini dipanggil apa? Tabi'in. Namanya apa? Tabi'in, pengikut. Pengikut kepada Nabi. Tapi dia tak pernah jumpa dengan Nabi. Cuma dia berjumpa dengan sahabat. Itu dipanggil tabi'in. Kemudian ada lagi orang yang tak berjumpa dengan sahabat, tapi dia berjumpa dengan tabi'in. Tapi beriman. Orang ini dipanggil tabi'ut tabi'in. Tabi'at tabi'in. Ingat tu? Ya. Mula-mula Nabi, khairul qurun qarni, kata Nabi. Sebaik-baik qurun adalah qurun aku. Qurun berapa tahun? Satu qurun berapa tahun? 100 tahun. Itu yang paling baik. Masa ada Nabi. 100 tahun. Summal ladzina yalunahum. Kemudian qurun yang mengiringi qurun aku, kata Nabi. Iaitu 100 tahun lepas itu. Artinya 200 tahun lah. Qurun Nabi 100 tahun, qurun yang mengiringi qurun Nabi itu 100 tahun lagi. Itu dua-dua itu terbaik tu. Summal ladzina yalunahum. Kemudian kurun yang mengiringi qurun aku. 100 tahun lagi lepas itu. Jadi maknanya 300 tahun selepas Nabi, itulah dia kurun-kurun yang terbaik bagi Islam. Zaman itu namanya zaman apa? Salafus Soleh. Salafus Soleh. S-A-L-A-F. Salaf. US. Salafus. Soleh. S-O-L-E-H. Salafus Soleh. Zaman dahulu yang majoritinya soleh-soleh belaka. Zaman itu tak ada jumpa orang yang tak semayang. Tak ada jumpa orang yang tak menutup aurat. Tak ada jumpa orang berzina pun tak ada. Kalau ada pun sikit pun benar. Tak ada jumpa orang mencuri. Tak ada jumpa orang ambil nombor ekor. Tak ada macam-macam. Majoritinya soleh-soleh belaka. Itu zaman salafus soleh. Mereka semayang sehari semalam paling kurangnya pun 200 rakaat. Yang sunat tu 200 rakaat. Kadang-kadang ada yang 500 rakaat pun ada. Ada yang 1000 rakaat pun ada. Paling komanya 100 rakaat. Itu zaman itu. Zaman salafus soleh. Zaman kita namanya? Zaman kita sekarang ni namanya apa? Apa namanya sekarang ni? Halafut poleh namanya. Ingat ini tuan-tuan. Halafut poleh. Halaf. Halaf tu ni kemudian. Kemudian poleh. Poleh tu apa ni? Majoritinya jahat-jahat. Itu zaman kita ni. 300 tahun lepas itu. Zaman fitnah. Itu dipanggil halafut poleh. Zaman yang majoritinya jahat-jahat belaka. Iya ke tak? Sekarang ni. Cuba tengok. Masyarakat dunia sekarang ni. Jangan tengok di kalangan sosial aja. Masyarakat dunia tengok hari ni. Mana ramai dalam dunia hari ni? Majoritinya Islam ke? Majoritinya kafir? Kafir. Pergi ke Amerika Selatan. Kebanyakannya kafir belaka. Brazil, Argentina, lagi Peru, lagi Venezuela, lagi Chile. Itu semua negara-negara yang kafir belaka tu. Maradona adalah Islam ke kafir Maradona tu? Kafir. Lagi Ronaldo adalah kafir ke Islam? Kafir. Kebanyakannya kafir belaka. Amerika pun begitu juga. Kebanyakannya kafir. Tapi ramai orang Islam di Amerika tu, tapi kafirnya ramai. Lebih kafir daripada orang Islam. Itu dia. Majoritinya kafir. Majoritinya jahat-jahat. Majoritinya apa? Tak semayang. Mana yang ramai? Yang antara orang Islam pula mana yang ramai? Yang semayang ke yang nengok wayang? Sekali lagi, mana yang ramai? Yang semayang ke yang nengok wayang? Yang pakai purdah ke yang terdedah? Yang mana ramai? Lagi, yang berjihad di jalan Allah ke yang jahat? Yang mana ramai? Yang jahat ramai. Yang warak ke yang wakrak? Yang mana ramai? Ini dia sekarang ni. Itu sebab dipanggil apa? Halafut boleh. Majoritinya jahat-jahat belaka. Majoritinya masuk neraka belaka.
Bukan saya lawak ni, bukan longgok-longgok ni, bukan reka-reka Ini Allah sebut dalam Quran. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami jadikan neraka jahanam untuk dimasuki oleh katsiran minal jinni wal ins. Apa arti katsira? Kebanyakan jin dan manusia masuk dalam neraka. Masuk dalam neraka jahanam. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami jadikan neraka jahanam untuk dimasuki oleh kebanyakan jin dan manusia. Yang masuk syurga sikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah dalam Quran. Dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Orang yang bersyukur aja yang layak masuk syurga. Yang bersyukur tu sikit ke ramai? Sikit. Dalam surau aja lah. Mana ramai? Orang yang sembahyang ke orang tengok wayang? Kalau semua orang datang ke surau ni tak muat ni. Tapi yang lain tu ke mana? Tengok wayang, di rumah ada wayang. Ya tak? Itu sebabnya sikit yang dapat masuk syurga. Yang ramainya masuk dalam neraka. Ini dia tuan-tuan ya. Dia diterangkan bahawa itu yang ketujuh tadi ya. Akhirnya roh-roh yang tempatnya di dalam lubang panas, dalam sungai darah dan lain-lain sebagaimana yang diterangkan dalam hadis-hadis lain, yang mendapat siksaan sampai hari kiamat. Tak putus-putus. There is no room for relaxation. Faham ke mana? Apa artinya? Apa artinya? Tak ada ruang nak relax. Tak ada ruang nak bertenang-tenang. Asyik kena apa? Asyik kena apa cik Ayub? Kena pelupuh. Dentum, dentam, dentum, dentam, dentum, dentam. Kena bakar dan sebagainya. Tak ada ruang. Bila kita pelajari semua ayat-ayat, hadis-hadis dan tafsiran para sahabat dan tabi'in mengenai kehidupan roh sesudah mati, maka apa yang diterangkan dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih, yang sahih itu tidak mendapat pertentangan satu sama lain. Tak ada pula hadis ini begini, hadis ini sampai bertentangan antara satu sama lain. Tak ada. Boleh ditafsirkan je, boleh diikut. Hadis itu tak ada dia bertentang antara satu sama lain. Tidak ada pertentangan satu sama lain. Semuanya berisi kebenaran semata-mata. Yang satu menambah keterangan terhadap yang lain. Yang satu itu komplement yang lain. Tak ada pula apa kontras, tak ada. Dia komplement aja. Yang ini komplement ini, komplement ini, komplement yang ini. Jadi menyokong yang satu itu menyokong yang lain. Tak ada pertentangan. Semuanya berisi kebenaran semata. Yang satu menambah keterangan terhadap yang lain. Jadi bukan menentang dan berlawanan. Ini bergantung kepada cara memahamkan ayat-ayat dan hadis-hadis itu. Kebanyakan manusia amat terpengaruh oleh sifat-sifat dan keadaan yang berlaku pada apa? Pada badan atau benda. Sedangkan roh mempunyai sifat dan keadaan yang berbeza dengan jasad dan benda. Jangan bayangkan dia itu sebagai benda. Roh lain. Roh tak ada tubuh. Roh tak ada benda. Dia bukan benda ya. Dia tak ada macam kita. Ada kepala, ada kaki, ada tangan, ada apa. Roh bukan macam itu. Dia satu perkara yang lain. Dia tak bertubuh. Tapi dia juga merasa. Dia merasa sedih, dia merasa gembira, dia merasa seronok, dia merasa taat, dia merasa duka cita dan sebagainya. Cuma dia tidak macam benda-benda yang biasa lah ya. Umpamanya diterangkan bahawa roh di syurga, di langit, dan lalu diterangkan perhubungan pula dengan jasadnya di dalam kubur. Roh di langit, apa hubungannya dengan jasad dalam kubur? Ini semuanya tidak bertentangan. Sebab roh yang tak terikat pada satu ikatan dan tidak terikat kepada berada dapat bergerak dengan cepat. Lebih cepat dari jalannya sinar atau kekuatan listrik. Lebih cepat dari kuasa elektrik itu jalan dari satu tempat ke satu tempat. Iaitu apa? Dipanggil sini strom,
kuasa listrik. Bisa berpindah-pindah. Roh tu bisa berpindah-pindah. Bisa tu ni boleh berpindah-pindah. Bisa naik, bisa turun. Boleh naik, boleh turun. Tetapi ada yang tertahan. Iaitu ditahan. Yang boleh nahannya Allah saja. Dan ada yang bebas. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Itu martabat roh tu. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Yang sakit dan ada yang senang. Roh pun boleh sakit. Apa tanda roh sakit? Apa tanda roh sakit? Bila hati sakit tu roh sakit lah. Malas nak semayang tu sakit lah tu. Malas nak baca Quran tu sakit lah tu. Malas nak menuntut ilmu tu sakit lah tu. Itu tanda roh sakit. Badan tak sakit. Badan sendok. Boleh angkat besi orang. Boleh angkat besi berapa kilo? 100 kilo boleh angkat besi. Tapi semayang tak lalu. Itu apa namanya? Roh yang sakit lah tu. Tak lalu nak ngaji lama-lama. Tengok jam je macam bila nak berhenti ustaz ni. Bila nak berhenti ustaz. Itu tanda roh sakit lah tu. Tak mau kepada kebaikan. Tak mau kepada ketaatan. Seronok kepada maksiat. Itu tanda roh sakit tu. Jadi umpamanya ya. Roh ni ada apa itu? Ini semuanya tidak bertentangan. Sebab roh yang tak terikat kepada satu ikatan. Dan tak terikat kepada sinar dan kekuatan listrik. Bisa berpindah-pindah. Bisa naik dan bisa turun. Tetapi ada yang tertahan. Iaitu ditahan. Bukan tertahan apa? Ditahan. Allah yang menahannya. Tak boleh naik. Tak boleh masuk syurga. Dan ada yang bebas. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ada yang sakit dan ada yang senang. Ada yang gembira dan ada yang sedih. Yang bahagia dan sengsara. Roh tu macam badan juga tau. Ada badan yang sengsara, ada badan yang bahagia. Ada badan yang seronok, ada badan yang menderita. Ada yang selalu dalam kesengsaraan, penyesalan. Dan ada yang sentiasa di dalam kelazatan dan kenikmatan. Bergantung kepada apa yang kita buat di dalam dunia ini. Kalau dalam dunia ni kita tak nak melakukan kebaikan, nak buatkan kejahatan saja, so akan disangsara, akan diseksa oleh Allah SWT. Malaikat yang menyeksa itu. Dalam kesengsaraan ataupun penyesalan, esok menyesal. Lebih-lebih lagi di neraka esok menyesal tu. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun, katanya. Wahai Tuhan kami sudah lihat, kami sudah dengar jerit pekik dalam neraka. Ayo, ayah. Jerit pekik dalam neraka. Farji'na, berarti farji'na. Berarti farji'na. Kembalikanlah kami ke dunia. Nak buat apa? Na'mal solihan. Kami nak beramal soleh. Inna muqinun. Sesungguhnya sekarang kami baru yakin dengan kebenaran. Sudah. Baik. Ada yang sentiasa dalam kelazatan dan kenikmatan. Persis apa? Seperti. Ini persis seperti. Ini dah kedua sekali ni. Persis seumpama seperti keadaan hidup di dalam dunia sekarang ini juga. Dalam dunia ini ada orang sengsara. Ada tak? Orang di Syria tu sengsara ke gembira? Sengsara, kanak-kanak sengsara, perempuan sengsara, orang tua sengsara. Dibom oleh pemerintah Syria tu. Begitu juga orang di Gaza. Dibom oleh orang Yahudi tu, disekat segala-segala kemudahan asas tu disekat oleh orang Yahudi. Sengsara mereka tu. Kemudian ada juga yang dapat kenikmatan. Kita dalam di Malaysia ni nikmat. Pagi-pagi lagi dah ada roti canai. Dapat nikmat ya. Tak ada apa yang berlaku. Alhamdulillah pagi-pagi lagi dah ada capati. Pagi-pagi lagi dah ada apa? Chicken chop ya. Lagi? Apa lagi? Tose. Tak apa dengar. Pagi-pagi dah ada tose. Sudah ada apa? Tanduri. Apa nak? Ayam tanduri. Betul andai tu pagi-pagi makan ayam tanduri dah tu. Itu kita. Nikmat lah tu. Tambah kami pencin tau. Pagi-pagi tau. Kadang-kadang nun sampai simpan cenderiang tu. Mencari apa? Mencari capati.
Kumpulan apa? Orang-orang pencen Taman Melayu Jaya. Di sana mencari roti canainya, mencari capatinya, mencari nasi lemak. Tak kira lah. Itu kelazatan yang kita terima. Kenikmatan. Persis seperti keadaan hidup di dalam dunia sekarang ini juga. Rupanya di alam barzakh macam ini juga. Yang gembira, gembira. Yang menderita, menderita. Yang terseksa, terseksa. Yang dapat nikmat, dapat nikmat. Kalau tuan-tuan baca satu kitab namanya Furu'ul Masail. Kitab karangan Syekh Daud Fatani. Nikmat di syurga itu apa? Di antaranya ada makan, ada minum. Bukan syurga, nikmat di kubur. Di kubur. Ada makan, ada minum, luas kuburnya pula tu. Boleh ziarah antara satu sama lain. Saya boleh ziarah Tiga Ayub boleh ziarah Raja Azam. Boleh ziarah sana kemari, sana kemari. Ada pula apa? Ada pintu pula tu di kubur tu, ada pintu. Tingkap, bukan pintu, tingkap. Bila dibuka tingkap tu dia nampak tempatnya di syurga. Nampak mahligai-mahligainya. Nampak apa lagi? Nampak kenderaannya, nampak makan minumnya, nampak pakaiannya. Apa lagi? Lebih lagi dah ingat saja dah macam. Saya bukan tak ingat tu, saja tersedia kan je. Dia nampak apa? Bidadari-bidadari yang melambai-lambai. Mari wahai kekasihku, come to me my darling, kata bidadari. Bidadari tak kerti kamu tu kan? Marhaban bika ya habibi, kata. Mari datang kepada kami, welcome to me wahai kekasihku, kata. Itu bidadari yang cantik jelita, yang sentiasa suci bersih. Walahum azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Itu kalau dapat apa? Dapat berita gembira tu. Bacalah kitab tu. Namanya apa? Furu'ul Masail. Tapi kalau tak berguru jangan baca. Kalau tak berguru jangan baca. Baca dua baris dah pening. Dua baris dah pening. Lagi satu Sabilal Muhtadin. Kalau tak berguru jangan baca. Ada seorang datang. Dia custom pencen, udah meninggal dunia dah. Dia pergi ke kedai saya tu. Tengoknya buku apa Sabilal Muhtadin. Saya kata jangan beli buku ini. Ngapa Ustaz? Kalau tak berguru, tak tahu macamnya. Dia cakap orang putih dengan saya. Obviously you do not know me, kata dia. Tahu apa kata itu? Dia minta erti cakap orang putih ni. Nyata komen ni tak kenal aku, katanya. Ustaz tak kenal aku, katanya. I am self-made, kata. Saya ni boleh dengan sendirinya. Saya belajar. I can teach myself, kata dia. Dia belajar komputer seorang ni, kata. Boleh komputer dan sebagainya. Dia nak beli lah. Saya pun jual. Bukan mahal pun. Sebelum Muhtadin tu bukan yang jawinya RM18 je. Jual. Seminggu depan tu dah datang. Dari jauh dah angkat tangan. Betul kata Ustaz, katanya. Saya baca dua baris dah pening. Dua baris dah pening, katanya. Dia nak mulang kembali ke? Kata saya, nak pulang balik ke? Tidak. Kata saja nak ngabur pada Ustaz. You were right, kata dia. Jadi kalau nak beli apa-apa kitab, tanya dulu. Boleh baca ke tak? Jangan terus beli dan baca. Nanti pening. Okey. Kalau berguru tak apa, kalau tidak jangan. Itu dia. Ada nikmat, ada sengsara. Persis seperti keadaan hidup di dalam dunia sekarang ini juga. Hanya di sini masih ada kesempatan untuk minta maaf. Sekarang ni ada lagi ruang untuk kita memperbaiki diri kita. Ya ke tak? There is still time for you to correct yourself. Ada lagi masa nak bertaubat. Sehingga apa? Untuk individu sehingga nyawa. Tengok ni, ke mana? Nyawa sampai ke halkum. Kalau dah terde'er esok, tak ada lagi lah. Tahu ke terde'er? Apa terde'er? Nyawa dah sampai ke halkum. Dah tak boleh bergerak dah. Masa itu Allah tak terima lagi taubat. Sekarang ni terima tak? Taubat? Terima. Untuk kita memperbaiki diri kita. Allah terima taubat kita. There is still time. Itu untuk individu. Untuk masyarakat sehingga matahari terbit di sebelah barat.
Bila terbit barat esok, tak ada. Masyarakat tak rela nak masuk Islam, tak dapat dah. Masa itu ditutup pintu taubat. Sekarang ni buka dah? Masih buka. There is still room for us to repent, to correct ourselves. Itu dia. Ada lagi masa. Untuk bertobat. Sebab itu marilah kita saling memperingat kepada diri kita masing-masing untuk mempergunakan hidup sekarang ini. Gunakan hidup sekarang ni. Atas lagi belum baca lagi apanya, nanti baca atas sikit. Hanya di sini masih ada kesempatan untuk minta maaf. Saya ada kesempatan nak minta maaf dengan tuan-tuan. Tuan-tuan pun ada kesempatan nak minta maaf dengan saya. Kalau ada lah rasa-rasa rasa di hati, terkilan ke apa ke, boleh minta maaf. Saya pun boleh minta maaf dengan tuan-tuan dan puan-puan. Untuk minta maaf, minta ampun dan taubat. There is still time for us to repent. Ada masa untuk kita bertaubat. There is still room for repentance. Ada masa untuk bertaubat. Sehingga nyawa sampai ke kerongkongan, sampai ke kerongkongan. Tetapi di sana tidak ada kesempatan. Dah masuk di alam barzah, tak ada lagi dah. Habis. Sama sekali tak ada kesempatan sama sekali untuk minta maaf, minta ampun dan taubat. Tak ada lagi dah. Sekarang ni lah. Itu yang kata Nabi, rebut 5 sebelum datang 5. Apa dia? Rebut 5 sebelum datang 5. Apanya 5 tu? Kaya kamu sebelum datang miskin. Okey? Sehat kamu sebelum datang sakit. Lapang kamu sebelum datang sempit. Muda kamu sebelum datang tua. Jangan dah tua baru nak mengerjakan ibadah. Ini kadang dah berjalan tak lalu baru nak ke Mekah. Baru nak ke Mekah. Tengah muda tak siap. Jadi ambil kesempatan tengah muda ni. Kalau berkuasa lah, tak berkuasa lain cerita ni. Bagi orang-orang yang ada kuasa. Masa kesempatan inilah untuk pergi ke Mekah. Jangan udah tua ganyut baru nak pergi. Jalan pun dah tak lalu. Disuruh orang dengan kursi roda aja. Allah, tak sempurna. Pergi ke Mekah pakai kursi roda ni tak sempurna. Disorong je dari Bukit Marwah kepada Bukit Safa dan Marwah tu. Bukan naik terus, bawah aja. Itu pusing balik. Kita nak ngabur pada dia tak tahu cakap Arab. Dia pun kita ngabur cakap Melayu kan dia tahu. Kadang kita naik atas apa? Atas pusung tau. Tawaf bawah pusung di bawah di Arab tu. Kadang-kadang bau kita ni bukannya mengirikan Kaabah. Kadang-kadang belakang Kaabah, kadang-kadang depan Kaabah. Kita nak ngabur dia tak tahu cakap kita. Kita tak tahu ngabur cakap Arab. Udah habis tu dia nak duit. Baksis. Dia nak duit je. Tak sempurna kalau dah tua. Kalau nak pergi tengah muda-muda lah. Jangan tunggu dah tua. Itu muda sebelum datang tua. Dan akhirnya hidup kamu sebelum datang mati. Kalau dah mati tak ada dapat apa-apa lagi dah. Itu dia tuan-tuan. Jadi sebab itu kita kena ambil kesempatan. Ada lagi ruang untuk kita bertaubat, minta ampun dan minta maaf kepada orang-orang yang ada apa dengan kita. Sebab itu marilah kita saling memperingatkan kepada diri kita. Kita nak peringat tu diri kita, bukan pada orang lain ya. Pada diri kita. Saya nak memperingati diri saya, tuan-tuan pun memperingati diri masing-masing. Kerana itu diperintah oleh Allah. Wazakir. Apa itu wazakir? Dan beri peringatan. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya memberi peringatan itu adalah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi berilah peringatan untuk diri kita, kepada diri kita masing-masing untuk menggunakan hidup sekarang. Bukan hanya untuk makan dan minum. Sekarang ni jangan untuk makan untuk minum aja. Banyak kerja kita. We have lots of things to do. Ada tanggungjawab. Di antaranya kita nak betulkan iman kita, akidah kita nak betul, supaya kita diterima oleh Allah sebagai hamba-hambanya. Kita kena faham apa yang dikatakan tauhid rububiyah, kena faham apa yang dikatakan tauhid uluhiyah, kena faham apa yang dikatakan tauhid al-asma, kena faham apa yang dikatakan tauhid as-sifat. Kalau tak faham, tak beres lagi dia punya akidah. Jadi betulkan akidah tu. Itu baru tauhid. Ibadah
Semayang kita macam mana? Betul ke agak-agak ni? Ada pun nak cek. Siapa ada pun nak cek Fatihah ni? Angkat tangan. Ada cek? Ada. Alhamdulillah. Siapa ada cek? Okey lah tu. Kita di kampung ni banyak pakar-pakar tajwidnya. Apa salahnya pergi cek Fatihah kita, jumpa dengan dia. Cek tahiyat kita, jumpa dengan dia. 5 rukun qauli itu cek dulu. Allahu Akbar, itu satu. Yang kedua, Fatihah. Yang ketiga, bacaan tahiyat akhir. Yang keempat, selawat Nabi. Yang kelima apa? Takbiratul ihram. Itu yang pertama. Yang pertama patut itu takbiratul ihram. Yang kedua, Fatihah. Yang ketiga, selawat bacaan tahiyat. Yang keempat, selawat Nabi. Yang kelima, salam. Salam, kadang-kadang salam pada orang tak betul. Bukan tuan-tuan ni yang nyolong mati nama saya. Tuan-tuan betul lah ke? Ada yang tak betul tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul ke tu? Dengar elok. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul ke tak betul? Ini Tok Iman depan saya ni. Betul ke tak betul? Tok Imam betul ke tak betul? Salah kan. Berani Tok Imam nyalahkan Tok Guru tu. Tok Guru disalahan tu. Lantaklah Tok Guru mana pun. Assalam. Apa salahnya? Sin tu ada sabdu. Dia patutnya Assalamualaikum warahmatullahi. Takbiratul ihram. Ada tak orang? Allahu Akbar. Ada ke tak ada? Betul ke tu? Betul ke Tok Imam? Tanya Tok Imam lagi. Tengok apa duduk depan saya. Betul ke? Allahu Akbar. Betul ke? Salah. Begitu lagi at-tahiyyah. At-tahiyyah. Tai itu sebutnya. Patutnya ada sabdu pada ta tu. Alif lam ta. At-tahiyyah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Satu ta, satu ta. Thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Jangan assalamu alayka ayyuhan nabi. Siapa yang baca bunyi tu tak sah sembahyang. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Tak betul. Dia ka tu pendek aja. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada pun nak cek tak? Di kampung ni banyak pakar-pakar tajwidnya. Ustaz Ra'i ada. Ustaz Zainuddin ada. Tu pakar-pakar tajwid belakang tu. Apa salahnya pergi jumpa dengan dia? Bagi dia 2 keping roti canai seorang. Lepas tu, tolong nampak Fatihah saya Ustaz. Pada hal rukun qauli itu wajib dibaca dengan betul. Wajib. Apa tu wajib? Apa tu wajib? Mesti. Bila dibaca dengan betul baru sah sembahyangnya. Kalau tak betul, tak sah sembahyangnya. Ignorance is no excuse. Faham kan apa artinya? Kamu tak tahu tak ada alasan. Kerana wajib belajar. Tak tahu wajib belajar. Jadi tahiyat siapa pun nak cek tahiyat dia. Kena cek. Takbiratul ihram kena cek. Kemudian gerak-geri pun kena cek. Ada orang sujud pun apa tak betul, ada orang rukuk pun tak betul. Ada orang iktidal lagi banyak tak betul. Goyang-goyang tangannya. Sami Allahu liman hamidah katanya. Ada ke tak? Yang banyak tu. Bila 3 gerak betul-betul apa buat? Apa jadi? Batal lah semayangnya. Kadang-kadang rukuk pun batal semayang. Tengok ni. Diri senang. Allahu Akbar. Subhanallah azim hamdik. Subhanallah azim hamdik. Batal ke tak tu? Tu imam. Batal. Kadang-kadang tak sedar tu. 3 gerak betul-betul batal semayangnya. Dan sebagainya. Sebab itu kalau ada ustaz-ustaz ngajar bab semayang, jangan juih saja bibir tu. Alah ustaz tu tak ada lain dah ngajar mayang. Orang dah jenuh mayang, dia ngajar mayang juga. Dia nak ngajar apa? Bab-bab yang terangkat-terangkat punggung tu. Takbir, Allahu Akbar. Dia nak yang tu aja. Lain tak ada. Ini dia tuan-tuan. There is still time. Ada lagi masa untuk membetulkan diri. Sama ada akidah ataupun ibadah. Lebih-lebih lagi akhlak kita tu. Nak membetulkan dia. Okey, dah tu. Tetapi pergunakan kesempatan hidup yang tak lama ini. Kita hidup bukan lama benar pun. How long are we going to live? How many years? Look at me. How many years?
Ada 100 years. So how long? Ha? 90? 60? Saya dah lebih. Itu apa? Bukan bonus apa? Apa tu? Subsidi. Mana yang dah umur 80 lebih tu dekat 90 tu apa? Itu bukan subsidi lagi, apa namanya? Injury time. Berapa lama kita nak hidup dalam dunia ni? Kata Nabi Muhammad, dalam dunia ni kita hanya ada masa 60 hingga 70 tahun. Siapa yang dah 70 tahun, macam yang cakap ni dah 73, itu udah lebih lagi. Bonus itu, ya. Itu subsidi tu. Ya, dah lebih. Siapa yang belum, yang umur sekitar 60-an, itu dekat-dekat lah, tunggulah. Your time is now. Ini masa itulah. Bukan melawak ni, betul. Jadi apa? Mempergunakan hidup sekarang ini bukan hanya untuk makan dan minum, untuk mencari harta kekayaan, tetapi dipergunakan kesemuanya kesempatan hidup yang tak lama ini untuk bertobat, sentiasa bertobat. Nabi tak ada dosa pun bertobat. Ini kan kita berlambat-lambat dosa, patut mesti bertobat. Dan minta ampun, dan untuk berdoa agar kita dibahagiakan di dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Itu antara doa kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Lagi? Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, ya, berilah kami kebaikan dalam kehidupan di dunia, dan beri juga kami kebaikan dalam kehidupan di akhirat, dan jauhilah kami daripada azab api neraka. Kita hendak kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia ni nak apa? Nak apa? Kita hendak kebaikan di dunia ni nak apa? Nak gaji besar ke? Nak pangkat besar ke? Nak kereta besar ke? Nak rumah besar ke? Nak cakap besar ke? Nak isteri besar ke? Itu kebaikan kita nak di dunia ni. Kebaikan di dunia ni kita nak yang pertama ketenangan jiwa. Jiwa tak dikelang kabut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak kesihatan yang menyeluruh. Yang ketiga, kita nak ilmu yang memberi manfaat. Ilmu tu biar memberi manfaat. Yang keempat, kita nak anak-anak yang soleh. Kita minta dengan Allah. Cuba kita pejam-pejam mata, tengok anak-anak kita di rumah tu soleh ke tak? Semayang ke tak? Kalau kita padam malam ni, anak kita boleh tak menjadi imam untuk menyembahyangkan jenazah kita? Kalau tak boleh, ngapa? Kalau tak boleh, ngapa? Siapa salah? Dia salah ke kita salah? Ini kita minta. Fit dunia hasanah, kebaikan di dunia ni. Dan di akhirat, apa yang nak kebaikan yang kita nak? Yang pertama, mati dalam iman. Yang kedua, lepas dari siksa kubur. Yang ketiga, dibangkitkan dalam keadaan yang sempurna. Yang keempat, di padang mahsyar dapat lindungan arasy. Yang kelima apa? Dapat meniti siratal mustaqim, cepat seperti kilat. Yang keenam, sudah masuk syurga apa tak? Sudah masuk syurga apa tak? Dapat melihat wajah Allah. Itu dia yang kita minta, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Minta betul-betul lah. Dia doa tu, biar betul-betul doa tu. Betul-betul dengan hati, dengan jiwa, nak faham apa yang dibaca oleh orang yang doa tu. Kemudian, mana kedua ni? Dia pergunakan kesempatan hidup yang tak lama itu untuk bertobat dan meminta ampun, dan untuk berdoa agar kita dibahagiakan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dijauhkan dari siksa kubur. Minta jauh dari siksa kubur dan siksa neraka. Wabillahi taufiq. Saya pun wabillahi taufiq juga. Wallahu a'lam. Udah itu. Dia udah lenguh dah pun. Ada yang silap tu selemput tu silap balik. Yang nyandor tak apa. Yang depan-depan ni. Okeylah, udah tu. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Any objection? Tak ada? Any questions? Sila. Roh memang dia asal ke syurga.
Tidak, bukan terus automatik. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Ada yang tertahan. Tengoklah hidup dia dalam dunia ni macam mana. Kalau tidak dapat syurga lah. Tapi kena proses dululah di dalam barzah tu, di mahsyar tu lagi. Ada prosesnya. Menerima kitab dengan tangan mana? Bukan roh tu di mana? Tadi Ustaz kita fokus sini. Kita dalam barzah. Mana roh tu boleh pergi ke syurga. Bukan dia ngaburkan roh itu, dia boleh pergi ke syurga kalau dengan izin Allah Ta'ala. Kalau tak diizin Allah Ta'ala, tak dapat juga. Bukan mesti pergi dah. Dengan izin Allah Ta'ala, dia boleh naik ke langit. Boleh pergi ke syurga kalau Allah izinkan. Badan belum lagi, roh dulu. Itu kalau izin Allah Ta'ala. Bukan saya kata ni, saya baca kitab ni. Lagi? Ya. Lubang jarum. Sehingga unta boleh masuk dalam lubang jarum. Boleh kan? Boleh ke unta masuk dalam lubang jarum? Tak boleh. Itu maknanya hampir mustahil lah. Kecuali dengan izin Allah. Kiranya hampir mustahil. Tak boleh kata mustahil kalau Allah izinkan, boleh tak? Boleh. Tapi hampir mustahil. Lagi? Habis? Dah, puas hati? Orang belakang? Demo tak ada. Kalau demo saja, itu boleh bertalu-talu tanya itu. Kalau ngajar demo saja tau. Bertalu-talu soalannya. Ini kalau jangan takut je, dia takut kejut gayung. Itu tak wani nanya. Okeylah, sekian dulu aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi